Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah, para penonton sekalian, hari ini kita berada di pagi Jumaat yang mulia 20 hari bulan 11 2020. Di pagi yang mulia ini hendaklah kita tingkatkan, tunjukkan rasa cinta rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan amalan-amalan sunnah yang telah diajar dan ditinggalkan kepada kita. Inilah sepatutnya tanda cinta dan rindu kita kepada baginda, bukan dengan cara mereka-reka ihdas, buat-buat benda-benda yang tidak disyariatkan untuk menyatakan rasa cinta. InsyaAllah pada kali ini kita akan teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran Surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 dari awal Quran, di dalam juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11, insyaAllah kita sambung perbincangan di ayat yang ke-17. 17, 18 dan 19. 117. 118, 119 dalam surah At-Taubah yang Allah Ta'ala bawa kepada kita sebagai ayat khulasah kepada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam peperangan Tabuk, di mana Tabuk ini berlaku pada bulan Rajab tahun yang ke-9 Hijrah. Maknanya sudah akhir dia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat ini, kemudian kita pergi kepada huraian, dan insya-Allah dalam penamat kisah ini kita akan sama-sama baca kisah 3 orang yang tidak pergi perang Tabuk dari kalangan orang Islam yang baik-baik. Adapun kisah munafikin, kita telah bincang panjang tentang mereka dalam beberapa siri yang lepas. Kita pergi kepada ayat 117. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran. Sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka daripada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas kasihan lagi amat mengasihani terhadap mereka. Dalam ayat ini para jemaah sekalian, tengok nota 299. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan perihal segolongan orang-orang Islam yang beriman dengan sebenarnya. Mereka ini orang mukmin yang betul, bukan dari kalangan munafik, tetapi keberatan. Orang kata berat kaki untuk turut berjuang dalam peperangan Tabuk. Tabuk ni bukannya memang satu ujian besar Allah Ta'ala letak untuk nak tamhis, untuk nak memilih. Kata orang kalau kita nak bersih beras, nak buang antah-antah dia tu, kan? Nak buang hak tak molek yang ada dalam kelompok masyarakat Islam di Madinah, maka dia mari yang perang Tabuk. Kerana tidak sanggup menghadapi keadaan yang serba sukar, jarak jauh. Tanda tuan-tuan, jarak di antara Madinah dengan Tabuk di zaman kita lah ni sekarang sejauh 700 kilometer lebuh raya. Bayangkan di zaman dulu berjalan mengikut lorong-lorong di celah bukit, sudah tentu jaraknya lebih daripada itu. Satu, dalam musim panas, Masya Allah, musimnya sangat panas. Panas terik, kata orang kan. Dan kebetulan pula tuan-tuan buah, kebun-kebun di Madinah, musim panas itulah musim buah kurma masak. Jadi kurma ni dia masak musim panas, dia berputik di musim sejuk, musim bunga kan. Jadi cabaran tu memang sangat-sangat. Yang kebetulan adalah jaraknya jauh, kenderaan tak cukup, bekalan makanan sangat terhad, cuaca, keadaan di Madinah, Masya Allah, orang yang betul-betul ikut kental imannya. Munafikin geliat daripada awal lagi, menggeliat, kekok kata orang, tak mau ikut. Allahu Akbar. Kemudian setelah berlaku sedemikian, mereka menyesal dan bertaubat, lalu Allah menerima taubat mereka. Untuk membesarkan hati mereka, penerimaan taubat itu ditegaskan secara umum, meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat yang besar. Itu cerita ayat. Baik, kita pergi kepada satu-satu tafsir dia insya-Allah.
Tafsirul ayat. Kita dah bincang dulu dalam ayat-ayat yang lepas tentang orang munafikin yang tak ikut pergi perang Tabuk. Dan pembahagian munafikin, ada yang bandar, ada yang Arab, yang kampung. Kemuncak mereka telah membina Masjid Dirar. Kan? Dan Allah Ta'ala puji penduduk-penduduk sekitar Masjid Dirar, iaitulah Masjid Quba. Kemudian Allah pusing balik ayat ini, kembali semula kepada keadaan perang Tabuk, dengan menceritakan apa yang berlaku kepada kita. Dia sebut orang tak pergi. Hari ini kita jelaskan berapa orang yang tak pergi, yang berkata benar dari kalangan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Untuk pengetahuan kita dari segi ilmu tadabbur Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tafriq ayat. Boleh je Tuhan habiskan cerita dalam masa 2 muka mushaf, cerita perang Tabuk, cerita orang tak pergi, habis cerita. Tapi biasanya Allah SWT dalam satu tajuk, satu maudhu', dia akan pisahkan. Sini dia sebut sikit, sini sebut sikit. Untuk apa? Tengok dia punya hikmah. Li'annahu adna alla yas'amat tali, supaya orang yang baca Quran itu terikut plot dia. Belum habis lagi. Jadi kita akan satu-satu kita akan pergi mengikuti jalur cerita. Dan lebih dekat kepada ingatan kita, kalau kita habiskan cerita satu, habislah. Ni kita pusing balik. Di ujungnya ada lagi. Maknanya kaitan awal dengan ekor dekat. Wa ta'thir fi nafsi, dan dia lebih memberi bekas, kesan di dalam jiwa. Masya Allah, tabarakallah. Itu uslubul Quran. Baik, kita pergi kepada ayat. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menerima taubat Nabi. Pelik. Apa salah Nabi sehingga ada taubat di sini? Dan orang-orang muhajirin dan ansar, alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran itu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut taballahu 'alan nabi. Allah Ta'ala terima taubat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Syekh Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata at-taubatu minallah. Kalau kita kata taubat daripada Allah Ta'ala kepada hamba dia, itu maksud dianya ruju'uhu bi'amrihi. Allah Ta'ala kembalikan hamba dia tu daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itu makna Allah Ta'ala bagi taubat pada dia. Dan keadaan itu lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut taubat taba'alan Nabi. Allah Ta'ala terima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salah Nabi sehingga dia bertaubat? Maka para ulama kata, wa hadhihi taubatuhu fi hadhihi al-ayah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tinggi ke atas lagi. Allahu akbar. Mana sebelum daripada berlaku peperangan, tinggi darjat Nabi, tapi bila Nabi kita pergi ke Tabuk dengan jarak yang begitu jauh, dengan keadaan yang begitu susah, kesabarannya dia dan para sahabatnya begitu besar, maka darjatnya lagi tinggi. Allahu akbar. Itu satu. Adapun taubat ke atas muhajiri dan ansar, bagaimana kita nak faham taubat pada muhajiri dan ansar? Kaif? Boleh jadi ada di kalangan mereka yang taksir, berlaku kecuaian, berlaku perkara yang tidak sempurna, kekurangan di dalam perjuangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala terimalah
kekurangan-kekurangan itu memandangkan keadaan yang begitu gawat, jadi kekurangan itu dimaafkan. Itulah kata orang, itulah kata di para ulama, kesalahan-kesalahan yang kecil yang dibuat nak banding dengan besarnya kebajikan, maka kesalahan itu diletak di tepi. Kita pula tak belajar dengan uslub Al-Quran, yang kesalahan yang kecil itu dibesarkan, yang besar-besar tak ada pula. Jadi nampak kecil. Kata orang Arab, la taj'alu habbatan qubbatan. Mu jangan jadi sebiji gandum tu macam dom besar. Kita ni kadang-kadang macam tu. Kita tak nampak dah kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh seorang, tapi dengan sebab satu kesilapan dia. Kesilapan memang silap lah, dah silap. Kan? Tapi kita besar tu, canang yang tu, buat lukis kartun yang tu, perli, macam-macam. Orang lain yang buat benda jenayah yang lebih besar, dengan sebab sedikit kebaikan yang dia buat, dicanang. Ini tidak. Maka Allah SWT ajar kepada kita, dalam isu ini, jangan diambil yang kecil, kesilapan itu, tapi kita tengok perjuangan yang lebih besar, yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Allahu Akbar. Sesalah kita faham dah, taballahu ala nabi, mana Allah Ta'ala angkat lagi darjat Nabi. Dan orang Muhajir Ansar yang mana ada kesilapan dalam masalah peperangan ini, Allah Ta'ala maafkan. Alhamdulillah. Kemudian kita pergi kepada alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati, iaitulah orang-orang yang mengikut Nabi dalam masa susah. Setara mana nak susah ni? Tadi saya dah sebutkan 4 perkara: panas, jarak jauh, bekalan tak cukup, kan? Makanan pula tidak mencukupi. Mana cabaran itu besar? Tengok ni. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, annahu qila li Umar fi sya'nil usrah. Orang tanya Sayyidina Umar tentang apakah maksud Allah Ta'ala fi sa'atil usrati, saat kesukaran, kegawatan dalam peperangan Tabuk ini. Apa dia Sayyidina Umar? Cerita kepada kami. Kita tanya orang yang menyertai peperangan tersebut, dia panggil syahidu ayan, orang yang ada dalam peperangan, yang mengalami sendiri. Ni jangan pergi tanya orang pinggiran, kita tak pernah ikut tapi kita giduk komen. Jangan. Ikut baru tahu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk fi qaizin syadid. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi perang Tabuk dalam suasana panas yang sangat bersangatan. Allahu Akbar. Saya baca hak Melayu lah. Kemudian bila turun, berhenti di mana-mana tempat persinggahan, kami sangat-sangat dahaga. Allahu Akbar. Sehingga kita menyangka leher kita akan putus kerana terlalu dahaga. Masya Allah. Orang ni pergi cari belah ni air, yang ni sini, yang sini, balik-balik tak jumpa air. Ada sahabat yang terpaksa sembelih unta dia, dan diambilnya air-air yang ada simpanan dalam tubuh unta itu untuk diminum. Masya Allah, tabarakallah. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna Allah qad awwadaka fid du'ai khaira fad'u lana. Rasulullah, Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi SAW doa yang mustajab. Tolonglah doa. Teruk keadaan, nanti mati pula sahabat-sahabat ni. Tak sempat kita nak pergi berperang. Qala tuhibbu zalik. Nabi tanya, mu nak aku doa ke? Abu Bakar kata, na'am ya Rasulullah, tolong. Farafa'a yadayhi. Nabi kita berdoa, ya Allah tolonglah air. Falam yarji'huma. Allahu Akbar. Sebelum Nabi kita turun tangan, hatta qalatis sama, langit gelap. Sekejap hujan turun. Sahabat-sahabat pun ambil bekah-bekah yang ada, isi air semua. Allahu Akbar. Kemudian kami tengok di langit, falam najidha jawazatil askar. Turun air itu kawasan askar kita ya. Pada itu tak ada. Subhanallah. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluar oleh Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tabari dan lain-lain.
Kata ni muhakkik hasan ataupun hadis ni darjah dia sahih. Kita kata alhamdulillah. Itu gambaran bagaimana yang kita boleh bayangkan dikatakan, apa dia dikatakan, yang dikatakan sa'atil usrah, saat yang begitu kritikal, yang begitu gawat dalam peperangan itu, sampai peringkat sahabat terpaksa sembelih unta untuk mencari air yang ada dalam tubuhnya, di samping dagingnya boleh dimakan, kan. Allah gambarkan min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, sudah hampir terpesong hati segolongan dari mereka daripada menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Maknanya zagha yazighu sini bukan makna terpesong hati lari daripada akidah, la. Maknanya hampir-hampir mereka tewas, tak mau ikut pergi berperang. Itu dia panggil hampir tewas, tak mau ikut pergi berperang. Sebab apa? Sebab begitu masyakkah yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Di saat Nabi kita menyediakan bekalan untuk Jaisul Usrah, di sinilah terserlahnya kedudukan besar seorang sahabat Nabi, ahli koprak besar, iaitulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Menantu Nabi. 2 kali Nabi kita sallallahu kawinkan anak dia kepada Sayyidina Utsman. Dia ni seorang ahli koprak. Sebab itulah kita kata koprak Muslim diperlukan dalam perjuangan dalam dakwah. Kita perlu dana-dana yang ada ini untuk meneruskan perjuangan. Jangan kata tak ada, kan. Maka Utsman datang, ya Rasulullah, barang-barang yang nak sampai, dagangan dia, unta dia, pelana untanya, barang-barangnya, fisabilillah. Masya Allah. Utsman kata dia serah berapa puluh ekor dia punya unta dengan barang-barangnya untuk perjuangan Islam. Ketika itu Nabi SAW bangun. Nabi mengatakan, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Tidak mudarat lagi Utsman apa yang dia buat lepas pada hari ini, sebab begitu besar sumbangan dan perjuangan. Tiba-tiba mari puak-puak Syiah mulut busuk ini mengutuk Sayyidina Utsman, Abu Bakar dan Umar. Kita kata radhiyallahu, mereka kata perkataan yang lain, yang Allah Ta'ala lah campak perkataan buruk itu ke atas mereka. Baik. Thumma taba alaihim, kemudian Allah Ta'ala terima taubat mereka. Mana apa-apa kekurangan itulah, terima taubat. Orang-orang yang tak apa nak pergi, lemah semangat, Allah Ta'ala tak apa, kita maafkan, kamu dah pergi, alhamdulillah. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah amat belas lagi amat mengasihani terhadap hamba-hamba dia. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah satu episod yang Nabi, Muhajiri dan Ansar, mereka ni ikut. Ada yang lemah pun ikut. Tapi ayat ini, ayat 118, kita nak muhakamah. Kita nak buat, orang panggil hukum, terhadap 3 orang mukmin yang besar, yang ada kemampuan, yang kaya, yang tak ikut perang Badar, perang Tabuk ini. 3 orang ini, apakah bentuk hukuman yang Allah Ta'ala letakkan ke atas mereka, walaupun sangat pahit untuk mereka hadapi, tetapi kisah ini menjadi suri teladan kepada kita, orang-orang yang lemah dalam perjuangan, supaya berkata benar, jangan kata bohong. Kita ni kerana takut hilang jawatan, kerana takut tu takut ni, kita sanggup berbohong, cakap apa saja, tetapi kita tidak takut kepada kesan besar pembohongan itu kepada kita sendiri dan juga kepada masyarakat dan anak cucu kita. Masya Allah. Sebab itu kisah 3 orang ini, kisah Ka'ab bin Malik, telah ditulis oleh para ulama kitab-kitab tentang taubatu Ka'ab bin Malik, ad-durus al-mustafad minha. Maknanya beberapa pengajaran yang dapat diambil
daripada peristiwa yang besar ini, sebahagiannya para jemaah boleh tengok dalam makalah yang diberi ini supaya tuan-tuan tengok. Dan banyak lagi. Tulis je dalam internet pengajaran daripada kisah Ka'ab bin Malik, kita akan dapat insya-Allah. Tengok ayat kita. Ayat 118. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Dan Allah juga telah menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Berapa lama? Bukan 1 hari, bukan 1 minggu. Mereka terpaksa duduk dalam suasana yang Allah Ta'ala gambar sini dalam ayat ini selama 50 malam. Subhanallah. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka diboikot, dipulaukan. Kita ni kalau orang tak bercakap dengan kita, sempit dunia ni, kan? Ini bukan seorang. Semua keluarga, orang yang rapat dengan kita, adik-beradik sendiri, tegur Assalamualaikum. Tak ada siapa jawab. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak berpaling. Subhanallah. Sempit. Dunia sempit. Allahu Akbar. Tuhan gambarkan ayat 118 ni memang satu, kita mesti kerahkan tenaga kita, kita perah otak kita untuk mempelajari fiqh sirah daripada peristiwa yang berlaku. Tengok gambaran seterusnya. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. Dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita. Seorang sahabat ni menangis daripada hari pertama dia diboikot, sampailah Allah Ta'ala terima taubat. Masya Allah. Ka'ab bin Malik, jalan sana sini, dia yang paling muda dari kalangan 3 orang ini. Dia kata, aku tak tahu nak gimana. Dengan suasana yang berlaku ini, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tengok yang ketiga. وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah, melainkan kembali bertaubat kepada Allah. Itu sikap orang mukmin. Sikap orang mukmin, kita kembali taubat kepada Allah Azza wa Jalla, bukannya suka-suka, relax lah. Kita kena kembali taubat kepada Allah Azza wa Jalla, barulah Allah Ta'ala buka jalan kita, insya-Allah. Summa taba alaihim liyatubu. Lepas 50 malam, kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi amat mengasihani. Lagi amat mengasihani. Kita kata ini 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, Ka'ab bin Malik. Yang kedua, Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri. Yang ketiga, Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. 3 orang ini orang beriman. Tapi yang besar sekalinya, Ka'ab bin Malik. Baiklah, tidak adil rasanya duk dengar cerita Ka'ab. Sedangkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala detail dia bawa riwayat cerita Ka'ab ini dalam Sahih Bukhari. Hampir tengok dalam kitab saya ni, Imam Bukhari bawa riwayat dia panjang sekali, lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5 muka, 6 muka surat. Anak khulasahkan kepada para jemaah sekalian sesuai dengan masa kita, insya-Allah. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu
yuhaddisu hadithahu hina takhallafa an Rasulullah fi ghazwati Tabuk. Kita ambil riwayat yang dicerita sendiri oleh orang yang menghadapi suasana ini. Nama dia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Perang Tabuk ini mengikut ahli sejarah kata Rajab tahun yang ke-9. Tahun yang ke-8 Nabi kita buka Mekah kan, yang ke-9. Kata di Ka'ab radhiyallahu anhu, saya tak pernah miss mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan kecuali peperangan Tabuk. Allahu akbar. Tapi dalam peperangan Badar saya tak sempat ikut. Tapi perang Badar orang tak marah sebab Nabi panggil siapa yang ada jalan. Berbeza dengan perang Tabuk ini. Dan Nabi kita pun tak Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW tidak mencela siapa-siapa yang tak ikut ke Badar. Sebab keadaannya terhad, bukan nak pergi berperang, nak pergi sekat Quraisy, unta Abu Sufyan kan. Allahu akbar. Walaupun Badar itu lebih disebut oleh orang, tapi Ka'ab bin Malik ini di antara orang yang ada ikat setia bersama Nabi dalam Bai'atul Aqabah sebelum hijrah. Ka'ab kata, aku dalam Bai'atul Aqabah lebih aku suka daripada perang Badar, walaupun perang Badar itu lebih masyhur. Baik. Allahu akbar. Kemudian ketika aku tak pergi perang Tabuk ni, sebenarnya aku ni bukan lemah. Aku ni kuat. Aku dah beli 2 kenderaan untuk pergi ke Tabuk. Sebab jarak jauh, aku bersiap sedia dengan 2 ekor kuda. Rahilah maknanya. 2 kenderaan dia. Tapi malangnya, Nabi SAW pergi, aku tak apalah, saya buat persiapan lah. Nak buat persiapan. Buat persiapan. Nabi kita pergi, dia tak buat juga persiapan. Sehari demi sehari. Ini dia panggil apa ni? Dalam bahasa kita, menangguh-nangguhkan. Ini bahaya ni. Menangguh-nangguhkan. Allahu akbar. Maka Nabi kita buat persiapan. Kak kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Aku cakap, dok khayal dan diri dia kata ana qadirun. Tak apa, biar Nabi pergi dulu. Aku ikut. Kenderaan aku hebat ni. Sempat je kita ikut. Itu dia panggil punca berlaku kes ini. Puncanya relax. Tak apa, pergi dulu, saya ikut. Itu ayat dia, kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkatlah bersama orang ini. Aku sendirinya masih lagi duduk main. Tak apa, sempat esok. Masya Allah, tabarakallah. Bila sunyi Madinah, aku berjalan di Madinah, yang ada pergi mari dalam Madinah ni, tak ada orang lain kecuali rajul, kumpulan-kumpulan yang dikenal pasti, muka-muka munafik. Allahu akbar. Ataupun orang-orang uzur, orang tua-tua yang tak larat, kanak-kanak dan wanita. Kak kata, sudahlah, aku ni duduk sekali dengan puak munafikin. Allahu akbar. Barulah Ka'ab rasa tersedar. Tapi Nabi dah pergi jauh dah. Kalau nak ikut memang tak sempat. Nabi SAW tak sedar Ka'ab ni tidak ada kecuali apabila sampai di Tabuk. Bila sampai di Tabuk, Nabi tanya sahabat, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik mana? Kata seorang laki-laki dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdahu. Ka'ab tu orang smart, orang comel, dia duduk sibuk dengan pakaian dia lah, mana sibuk gitulah. Faqala Mu'az bin Jabal, bi'sa ma qulta. Mak kata, hey, apa kamu ni? Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Ya Rasulullah, maaflah, kami tak tahu Ka'ab ni kecuali seorang yang baik. Tapi apa masalah dia tak ikut ni? Jadi ini yang sepatutnya. Jadi anda ambil teruslah fiqh sirah di sini. Nak tunggu di akhir mungkin masa kita lewat. Sepatutnya begitu para sahabat. Kalau kita tahu kawan kita ni baik,
tiba-tiba dia takhalluf, tak datang, kita kena bersangka baik dengan dia. Jangan pakat. Orang kata, jangan pakat duk henjar pula, pakat duk nyek. Dia tu jadi ayat-ayat yang menunjukkan kita tu condemn kawan sendiri lah. Kita mesti membela kawan kita yang kita kenal dia baik. Tapi di sini ada masalah apa dia tak datang. Sepatutnya begitu. Ni duk dalam grup, orang kutuk sahabat sendiri. Bodoh awak tak tahu. Macam lembu kenyang yang tak ada satu pembelaan pun. Kita kata ini satu bukan kawan yang betul-betul kawan. Kalau kawan dia, kita akan bela sahabat kita. Nabi pun diamlah, tak kata apa. Tiba-tiba dia tengok satu bayangan orang berjalan di tengah padang. Nabi kata, kun Aba Khaisamah. Boleh jadi Abu Khaisamah tu. Al-Ansari, dialah orang yang bersedekah dengan segantang tamar ketika orang munafikin perli di Madinah dulu. Allahu Akbar. Pendek cerita, Ka'ab pun dengar Nabi kita SAW dah balik daripada Tabuk. Balik dah. Tak jadi perang lah. Nabi kita pergi duduk sempadan tu, tak jadi berperang dengan Rom. Nabi kita pulang balik. Allahu Akbar. Bila Nabi sampai, sedihlah aku nak pergi jumpa. Macam mana nak pergi jumpa dengan Nabi SAW ini? Kalau aku bohong, boleh jadi lepas. Tapi Allah SWT Maha mengetahui. Kan? Aku pun mesyuaratlah dengan keluarga aku. Macam mana nak jawab ke Nabi SAW? Akhir sekali, keputusannya, aku akan berkata benar. Apa jadi, jadilah. Nabi nak jatuh hukum, jatuhlah. Tapi aku tak akan bohong selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Bila Nabi SAW sampai, dia akan pergi ke masjid dulu. Ini sunnah, sepatutnya begitu kita. Balik daripada musafir, bukan berhenti di rumah. Kita berhenti di masjid dulu. Salat, baru kita masuk rumah. Bila Nabi kita sampai di masjid, salat di situ, Nabi pun duduk. Marilah geng-geng munafiqin. Al-mukhallafuna, yang tak pergi perang Tabuk, mari macam-macam. Lebih kurang 80 orang munafik datang. Sorang-sorang mengemukakan hujah, dalih, macam-macam. Nabi kita terima. Qabila minhum, dan Nabi kita istaghfara lahum. Nabi kata tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kamu. Yang sembunyi-sembunyi dalam hati kamu, serah kepada Allah. Maknanya Nabi kita ambil pendekatan bercakap zahir je. Yang batin tu Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Tak apa. Selesai puak munafikin. Falamma sallamtu. Ka'ab berkata, aku nak masuk nak pergi. Tabassama tabassumal mughtab. Nabi senyum sinis. Ka'ab. Thumma qala ta'al. Mari. Marah Nabi SAW. Aku berjalan. Aku duduk depan Nabi SAW. Faqala ma khallafak. Ini patutnya pemimpin muhasabah. Orang-orang yang kita sayangi ni, bila apa berlaku kes, jangan cakap belakang. Panggil terus. Nabi kata ta'al. Duduk sini. Ma khallafak. Kenapa kamu tak pergi? Bukankah kamu dah beli kenderaan? Bukankah kamu dah buat persiapan? Kenapa tak ikut? Kata, ya Rasulullah, kalau aku duduk dengan orang lain lah, dengan raja, dengan pemimpin besar ahli dunia ni, senang ya aku nak kelentong. Tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya akan cakap benar. Inni arju fihi uqballah. Allahu akbar. Aku harap Allah Ta'ala selesaikan masalah aku ni dengan mendapat pahala. Ka'ab kata, wallahi ma kana li uzrun. Saya tak ada uzur apa-apa. Punca tak perginya sebab apa? Sebab menangguh-nangguh. Ini bahaya para jemaah sekalian. Sebab apa? Menangguh-nangguh ini sangat berbahaya. Kan? Allahu Akbar. Sangat berbahaya. Maka tak ada apa lah. Panjanglah kisah dia kata aku tak pergi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma haza faqad sadaq. Nabi kata orang ni berkata benar. Qum hatta yaqdi Allahu fik. Bangunlah balik
Allah Ta'ala lah akan jatuhkan hukuman kamu. Allahu Akbar. Kata Ka'ab, bila aku bangun, beberapa orang daripada Bani Salimah bangun. Kenapa kamu tak minta maaf? Kenapa ya Ka'ab mu tak minta uzur? Seperti geng-geng lain tu 80 orang munafik. Lepas je. Mu ni cari pasal dia. Oh, Masya Allah. Cukuplah kalau kamu minta maaf, Nabi kita istighfar, habislah dosamu. Ka'ab duk mikir, dia kata, sampai terfikir dalam kepala aku nak masuk balik jumpa Nabi SAW, nak bagi helah. Kuat sangat ni, kawan-kawan duk attack ni supaya pergi minta maaf. Tapi dalam jiwa saya tak boleh terima. Aku nak bercakap benar dengan Nabi SAW. Masya Allah. Kata di Ka'ab, mu tengok tak? Lain daripada munafikin, ada tak orang lain macam aku juga, orang yang beriman juga, yang jumpa Nabi, yang berkata benar? Mereka kata ada. 2 orang. Siapa dia? Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dengan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Mereka sebut 2 orang ini 2 orang sahabat yang saleh yang telah pergi perperangan Badar. Oh, kata di Ka'ab, tak apalah, aku ada kawan, bermakna kami bertiga. Allah sebut dalam Quran, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, ke atas 3 orang. Inilah 3 orang ini. Baiklah. Kata di Ka'ab, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi muslimin an kalamina ayyuha thalathah. Allahu Akbar. Maka Nabi jatuhkan hukuman supaya semua orang Islam di Madinah jangan bercakap dengan kami, boikot kami. 3 orang ini. Masya Allah. Jadi orang pun tak ada. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, sempitnya bumi, sempit dada. Dua-dua sekali. Kami duduk dalam keadaan ini selama 50 malam. 2 orang sahabat ni tua sikit, berumur, duduk di rumah dia, ya bekian, menangis siang malam. Ya Rabbi, taubat. Allahu Akbar. Ini jiwa orang yang beriman yang bersalah. Oleh kerana aku ni muda, gedebel sikit, aku keluar rumah. Aku pergi solat. Pergi semaya, tak ada siapa tegur. Aku pergi ke pasar, tak ada siapa tegur. Tak ada siapa bercakap dengan aku. Masya Allah. Aku pergi dekat Nabi SAW, Nabi kita balik lain. Tak jawab. Bagi salam, aku duduk tengok bibir mulut Nabi. Nabi jawab secara perlahan ke tidak? Tak jawab. Aku solat dekat dengan Nabi SAW. Nabi tak tengok aku. Allahu Akbar. Bagaimana? Pernah aku panjat dinding pagar Abi Qatadah. Abu Qatadah itu sepupu dia. Orang yang paling aku sayang. Aku bagi salam, Abu Qatadah tak jawab. Masya Allah. Bolehlah kita bayangkan kan. Allahu Akbar. Aku pun balik menangis di rumahku. Gimana pun orang tak bercakap. Tiba-tiba waktu aku berjalan di pasar, datang seorang Nibati. Nibati ni ada orang yang, ni pokok Nibati ni orang asing lah mari daripada Syam. Kerja mereka bawa makanan ke Madinah, mana penjual. Dia mari jumpa aku. Cik, tuan, bolehkah tidak tuan tunjuk kepada saya siapa dia Ka'ab bin Malik? Ada Ka'ab bin Malik ada. Oh, tuh. Yang jalan seorang-seorang itu dia lah. Dia pergi dekat saya, dia pun ambil surat. Rupanya surat ini mari daripada Raja Ghassan. Tulis surat. Aku baca, aku dengar sahabat kamu tu telah pun ambil tindakan kepada kamu. Falhaq bina nuwasik. Mari sini. Mari ke negeri kami akan bagi tempat. Allahu Akbar. Tengok. Tengah kita sempit gini, pemimpin lain, negara lain hantar surat ajak pergi negeri dia untuk diberi tempat. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kata, aku tengok ini bala ni. Bala-bala. Aku pun ambil surat, aku bakar. Sehinggalah berlalunya 40 malam. Bila baru 40 malam, tiba-tiba ada utusan Nabi SAW datang, dia kata Rasulullah SAW, ya'muruka an ta'tazila mar'atak. Allah. Ka'ab, Nabi SAW bagi arahan supaya kamu berpisah dengan isteri kamu. Jangan duduk sekali. Ka'ab kata, saya cerai ke? Tak, bukan cerai. Jangan tidur sekali. Allah, kita ni kalau dah orang lain tak ada dah, kalau isteri pula tak ada, lagilah dahsyat kan.
Maka aku kata, ya alhiqi bi ahlik, baliklah rumah ayahmu dulu. Tunggu apa keputusan Allah Ta'ala nak jatuhkan hukuman. Ketika itu, bila jatuh hukuman ini, kena berpisah dengan isteri sekejap. Isteri Hilal bin Umayyah datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Hilal tu orang tua. Da'i. Boleh sesak dia. Tak ada siapa nak khidmat kepada dia. Bolehkah tidak saya nak khidmat kepada dia? Boleh. Nabi kata boleh, tapi jangan sentuhmu. Maknanya jangan tidur sekali. Sekadar nak bagi dia makan boleh. Sebab orang tua. Jadi orang pun tanya, Ka'ab, kenapa kamu tak pergi minta izin macam isteri Hilal? Dia kata, biar. Dia orang tua, aku orang muda. Duduklah situ. Sehingga genap 50 malam. Masya Allah, tabarakallah. Qala summa salaitu salatal fajri. Aku duduk solat fajar di atas rumah aku. Pada pagi malam yang ke-50. Tiba-tiba dalam keadaan sempit dada, aku dengar suara orang bertempik di atas bukit Silat. Jabal Silat ni tuan-tuan, siapa dia pergi Madinah sekarang, di mana ni Masjid Nabi, kita duduk di Babus Salam, kita tengok sebelah kanan kita ada bukit, itu dia panggil Jabal Silat. Aku dengar suara orang duduk atas jabal bukit, yaqul dengan suara yang kuat, ya Ka'ab bin Malik abshir. Ka'ab bin Malik, terimalah khabar gembira. Kata Ka'ab, bila aku dengar, fakharartu sajidan, langsung aku sujud syukur. Ini para kita kena ingat, bila kita dengar apa-apa berita gembira, sujud syukur lalu. Jangan tunggu nak buat kedua kesyukuran bulan depan. Cuti tu lah. Sekarang spontan, Allahu Akbar, sujud syukur. Ini hijab. Aku tahu bahawa telah datang pelepasan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW telah mengisytiharkan Allah Ta'ala terima taubat. Ketika solat fajar tadi, majlis masing-masing telah melaungkan, datang jumpa dengan Ka'ab, menyampaikan tahniah di atas apa yang telah dia terima. Masya Allah, tabarakallah. Waraqadha rajulun iya farasan. Ada seorang lelaki tu mari rumah aku ni. Mari cerita bahawa taubat telah diterima. Aku terlalu gembira. Aku ambil baju, aku pakai bagi ke dia. Ambil. Allah, suka sangat-sangat. Sedangkan aku tak ada baju dah. Jadi terpaksa aku kena beli baju lain. Kemudian langsung Ka'ab pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, liyahnika taubatullahi alaik. Jadi orang ramai bila Ka'ab lalu tahniah. Jadi kita pun kena ucap juga tahniah. Tahniah ya Ka'ab. Masya Allah, tabarakallah. Bila dia pergi masuk dalam masjid, Nabi duduk sama sahabat, tiba-tiba bangun Talhah bin Ubaidillah bangun, bersalam dengan aku dan mengucapkan tahniah kepada aku. Talhah bin Ubaidillah bangun ucap tahniah kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik. Maka kita para jemaah sekalian, kalau kita dengar khabar gembira, kita kena segera WhatsApp, telefon, pergi jumpa. Sebab sahabat ni bila gembira, dia sangat bergembira dengan orang bergembira dengan dia. Kata di Ka'ab, la yansaha Talhah, dialah seorang muhajirin yang seorangnya bangun, orang lain tak bangun. Ka'ab kata, aku tak akan lupa Talhah. Masya Allah, tabarakallah. Talhah ni siapa? Talhah bin Ubaidillah. Tanda tuan-tuan, mengikut dalam kitab Al-Isabah kata, Talhah bin Ubaidillah ni dia telah menjadi birah Nabi 4 kali. Talhah bin Ubaidillah At-Taimi, dia kata ni, dia kahwin dengan 4 orang isteri dia. Semua isteri dia tu adik-beradik kepada isteri Nabi. Dia kahwin dengan Ummu Kalsum, anak Abu Bakar, adik-beradik Aisyah. Dia kahwin dengan Hamnah binti Jahshin, adik-beradik Zainab binti Jahshin. Dia kahwin dengan Fari'ah binti Abu Sufyan, adik-beradik Ummu Habibah, anak Abu Sufyan. Dia kahwin dengan Ruqayyah binti Abi Umayyah, adik-beradik kepada Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah. Ini Talhah. Jadi cerita Talhah panjang. Maka bila aku pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nampak muka Nabi ceria, Nabi senyum,
Nabi kata, dengan kata-kata menarik daripada Nabi, abshir bi khairi yaumin marra alaika munzu waladatka ummuk. Abshir, Ka'ab, terimalah khabar gembira dengan hari yang paling baik yang engkau lalui dalam hidup ni, semenjak dilahirkan oleh ibumu. Kata-kata ini telah dijadikan buku di waktu ambil Ka'ana di Madinah dulu. Seorang ustaz lughah, pelajar-pelajar Madinah semua kenal. Dia kata Dr. Fa Abdul Rahim, dia tulis sebuah kitab, tajuk dia Abshir bi khairi yaumin marra alika munzu waladatka ummuk. Dan dia bawa cerita, kemudian dia bawa tahlil lughawi. Oh, menarik, Masya Allah, tabarakallah. Pelajar-pelajar kena cari kitab ni. Habislah cerita. Maka bila aku duduk depan Nabi SAW, Rasulullah kata, Allah Ta'ala telah terima taubat, dan Allah Nabi kita ucap tahniah kepada dia. Maka selalu gembira. Dia kata, ya Rasulullah, oleh kerana saya ni terlalu bergembira, saya ambil harta aku ni sedekah pada jalan Allah Ta'ala. Masya Allah, sedekah. Nabi kata, amsik ba'da malik. Ka'ab, jangan bagi semua, simpan sebahagian. Nanti mu nak guna anak-anakmu pula. Fahwa khairul laka, baik pada kamu. Faqultu fa inni umsiku sahmi allazi bi Khaybar. Ada lagi Rasulullah, bahagian saya tanah di Khaybar itu saya simpan. Yang lain-lain saya sedekah fi sabilillah. Allahu akbar. Kata di para ulama, menjadi satu kebaikan sunnah kalau kita taubat, kita sedekah. Kemudian Ka'ab buat janji dengan Nabi SAW. Dia kata, innallaha imnama anjani bis-sidqi wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Dia kata, ya Rasulullah, oleh kerana Allah Ta'ala selamatkan saya, lepaskan saya ini daripada hukuman ini dengan sebab saya bercakap benar, maka tanda taubat saya tak akan bercakap kecuali dengan perkara yang benar. Masya Allah, tabarakallah. Kata di Ka'ab, wallahi aku tak tahu siapa lagi Allah Ta'ala uji orang yang sepatutnya Allah Ta'ala beri kebaikan kepada aku ini dengan berkata benar sampai aku mati. Masya Allah, tabarakallah. Itulah para jemaah sekalian, kisah Ka'ab bin Malik yang begitu panjang. Itu pun anda baca ringkas, dan dia punya fiqh sirah panjang, sebahagiannya setelah saya sebut dalam sepanjang pembentangan cerita yang lepas. Alhamdulillah, maka tiga-tiga mereka telah dilepaskan oleh Allah, walaupun menjadi suatu titik sejarah yang pahit, yang hitam bagi Ka'ab. Tapi ayat 118 ini dibaca sepanjang zaman, didiskusi, ditadabbur, dikaji tentang bagaimana seorang sahabat itu ada tersalah, tetapi dengan bersikap benar, fakunu ma'as sadiqin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita yang terakhir 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang yang benar. Jadi jangan kita nak, kalau kita nak jadi orang baik, kita duduklah dengan orang-orang yang benar. Kaki-kaki kelentong, kaki janji palsu, kaki ni jangan percaya, kerana mereka orang yang mulutnya manis berkata-kata, tulisan-tulisan mereka manis berbicara, tetapi sebenarnya mereka adalah pembohong. Maka dengan itu jangan sekali-kali kita mendampingi golongan pembohong. Sama ada pembohong dari sudut agama, berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu dijauhi sejauh-jauhnya. Berbohong dalam jual beli peniaga ini dijauhi segalanya. Berbohong di dalam politik, janji-janji ini juga perlu dijauhi. Maka marilah kita sama-sama bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi kata, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kamu berkata benar, kerana berkata benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Dan jangan sekali-kali sentiasa seorang itu bercakap benar sehingga ditulis, Allah Ta'ala tulis dia minas siddiqin, siddiqan, seorang yang benar. Sebaliknya pula, jangan bercakap bohong, kerana bohong itu membawa kepada kejahatan, kejahatan membawa kepada neraka. Seorang yang suka bercakap bohong, Allah Ta'ala akan tulis dia yuktabu indallahi kazab, seorang pembohong. Di dunia lagi kita nampak pembohongannya,
di akhirat esok Allah akan dedahkan pembohongan mereka. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang terakhir dalam syarah kita ini, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayat oleh Huzaifah, Nabi kata, innaha satakunu umara, selagi akan datang pemimpin-pemimpin, yakdzibuna wa yazlimun, mereka berbohong dan mereka juga buat zalim. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa membenarkan pembohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, menyokong di atas kezaliman mereka, falaisa minni wa laista minhu, mereka bukan pengikut aku dan aku tak pedulikan mereka. Wala yaridu alayya al-haud, mereka tak akan sampai ke kolam aku. Na'udzubillah. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, siapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, mereka tidak bantu di atas kezaliman mereka, tidak menyokong kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, itulah umat aku dan aku akan kenal mereka. Wa sayyidu alayyal haud, mereka akan bertemu dengan aku di tepi kolam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan lain-lain lagi. Para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita yang sedikit panjang kerana kisah Ka'ab ini panjang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa berkata benar, bercakap benar, bersikap benar dalam semua perkara. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, ayat yang ke-120. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.